أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam tempat yang sangat mulia, iaitulah di dalam masjid, dan kita masih lagi dipilih oleh Allah untuk kita mempelajari dan juga mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan aqwalul ulama, perkataan-perkataan ulama, untuk kita jadikan sebagai panduan kehidupan kita. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini menjadi saham di pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita menyambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid, iaitu adab perjalanan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab yang berada pada kita ni, yang kita diskusikan
Ianya adalah berkenaan dengan adab-adab seseorang. Dia berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tak boleh tidak, sebagai hamba dia kena beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk menjadi hamba pada sisi dia. Dan juga kita di atas dunia kita diberikan dengan kepelbagaian nikmat oleh Allah. Perkara ni disebut oleh Allah di dalam surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala kata, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban," kata Allah. Mana dia lagi nikmat-nikmat Tuhan yang hendak kamu dustakan, kata Allah. Dan semuanya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Cuma kata ulama, sebahagian manusia mungkin dia terlupa untuk bersyukur kepada Allah kerana dia tak perasan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia. Dan kerana manusia ni dia tengok mungkin nikmat itu hanya duit sahaja. Manusia tengok kadang-kadang nikmat itu hanyalah berupa kesenangan sahaja. Dan padahal nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dia datang dalam pelbagai bentuk. Ini kadang-kadang membuatkan manusia dia tak perasan dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin dia tak diberikan kaya oleh Allah. Dia tak kaya. Dia orang biasa, makan pakai hanya secukupnya sahaja. Dan tapi Masya Allah, dia diberikan kesihatan yang amat baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu merupakan satu nikmat daripada Allah. Dan mungkin ada orang yang dia tak kaya dan kesihatan pun tak berapa nak elok, tapi dia diberikan dengan anak-anak yang menjadi qurratul a'yun, yang menjadi penyejuk mata bila mana memandang kepada dia. Dia sakit, anak-anak tu berada pada sisi dia. Dan dia susah, anak-anak tu sanggup untuk berkorban untuk kedua orang tua dia. Dan walaupun dia tak kaya, dia tak sihat, tapi itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Maka ulama kata, manusia kadang-kadang dia lupa nak bersyukur dengan Allah kerana dia tak perasan bahawa dia telah pun diberikan dengan nikmat yang orang lain tak dapat akan nikmat tersebut. Kerana tu Allah Ta'ala dia sebut, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Mana dia lagi nikmat Tuhan yang kamu nak dustakan, kata Allah. Dan maka kerana tu kita nak kena beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kitab yang ada pada kita ni menerangkan berkenaan dengan adab-adab seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dia mendapatkan tempat yang teristimewa pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan munafaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirat.
Dia kata al-musyari ilaihi biqaulihi ta'ala, bahawa perkara ini diisyaratkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala nak isyaratkan kepada kita? Sebelum ni kita terang, orang yang nak mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tak cukup hanya sekadar dengan kehendak sahaja. Dia mesti nak kena ada iman kepada Allah. Tu yang pertama sekali. Dan tuan, bila sebut iman, iman makna dia adalah percaya dan juga yakin secara putus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, yang tu dinamakan iman kepada Allah. Tak kiralah sama ada perkara tersebut masuk di akal atau tak masuk pada akal. Dan tuan, tapi kerana dia diperintahkan oleh Allah, dia kena terima. Yang tu dinamakan sebagai iman kepada Allah. Kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, orang-orang yang beriman, kata Allah, ati'ullah, hendaklah kamu semua taat kepada Allah. Dan tuan, makna taat dekat sini adalah taat yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak ada kata dua lagi dah. Wa ati'ur rasul, dan hendaklah kamu taat kepada Rasulullah. Dan tuan, taat kepada Rasul dekat sini juga adalah ketaatan yang mutlak. Dia tidak ada kata dua lagi dah. Wa ulil amri minkum, kata Allah, dan juga orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu, yakni pemimpin. Dan tuan, dalam ayat ni pada perkataan pemimpin dia tidak ada perkataan ati'u. Dan tuan, nak menunjukkan kepada kita ketaatan kepada pemimpin fihin nazar. Dia ada penelitian dekat situ. Dan tuan, nak teliti lagu mana? Kalaulah pemimpin dia perintah kepada kita perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib untuk kita taat kepada kepimpinan kita. Dan tuan, tapi kalau dia mengajak kita kepada perkara yang melanggar syariat, melanggar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, Nabi SAW kata, la sam'a wa la ta'ata. Dia tidak ada patuh dan juga tidak ada ketaatan kepada pemimpin tersebut, kata Nabi SAW. Dan tuan, ayat ni dia nak habaq pada kita, bila sampai kepada bahagian Allah dan juga Rasul, maka keyakinan kita, penerimaan kita kepada Allah dan juga Rasul, dia tidak ada lagi dah penelitian, kecuali kita hanya terima 100% daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang diajak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, yang itulah yang dimaksudkan sebagai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang nakkan syurga Allah wal amali salih, dia tak boleh duduk diam saja. Dia mesti kena beramal salih. Dan tuan, dia nak kena buat benda-benda yang disuruh oleh Allah, benda yang diajak oleh Nabi SAW. Dia kena gerakkan anggota tubuh badan dia untuk dia melakukan perkara tersebut. Dan tuan, maka Allah Ta'ala dia berfirman, wa sa'alaha sa'yaha, dan ketahuilah, kata Allah,
apabila mereka itu benar-benar berusaha bagi mendapatkannya syurga. Tuan-tuan tengok daripada ayat ni, yang mana Allah Subhanahu wa taala dia kata orang ni, orang yang beriman ni, bila dia nak dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, wa sa'alaha sa'yaha, dia bersungguh-sungguh dalam mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maknanya apa? Dia bersabar dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dia bersabar dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu Nabi SAW dia beritahu, ad-dunya sijnul mu'min. Ni kata Nabi, dunia dia merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan tuan, dunia ni disifatkan oleh Nabi SAW sebagai penjara. Dan tuan, pasal apa dia diibaratkan sebagai penjara? Dan tuan, kerana kita terlibat dengan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan juga dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kata ulama, kamu nak kena sabar dengan dua benda ni. Satu yang diperintahkan oleh Allah. Dan tuan, tengok apa yang Allah Taala perintah dekat kita. Setiap hari bukannya boleh kita nak berjalan tak tentu pasal. Dan tuan, nanti subuh ada waktu dia untuk bertemu dengan Allah. Dan tuan, nanti zuhur ada waktu kita bertemu dengan Allah. Nanti asar ada waktu bertemu dengan Allah. Sehinggalah pada waktu isya. Dan tuan, ni ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena sabar dengan itu. Dan tuan, kemudian kita ada harta. Kita dah himpun harta banyak, maka pada setiap tahun 2.5%. Dan tuan, yang tu nak kena bawa keluar, kena berikan kepada mustahik, iaitulah orang yang berhak untuk menerima zakat. Dan tuan, yang cari kita, tapi kita kena keluarkan bagi ke orang. Yang tu kalau kita tak bagi, dia jadi berdosa. Kemudian kita punya harta tidak ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka kata ulama, kamu nak kena sabar dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu satu. Dan tuan, satu lagi, kita nak kena sabar dengan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kita kerja siang malam nak jadi jutawan sikit punya susah. Nak jadi jutawan payah, nak jadi jutawan kerja lama lah. Harap boleh makan pencen lah. Lepas itu nak jadi jutawan macam setengah orang tu payahlah. Jutawan, bukan orang senang, jutawan. Nak jadi jutawan macam orang, sebahagian orang tu payahlah. Dan kadang-kadang ada orang yang dia boleh kaya dengan cepat dan mudah adalah melalui daripada jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebagai contoh, orang ni dia pitikam nombor ekor. Dia beli nombor ekor, tiba-tiba kena, tiba-tiba kena. Boleh dekat dia 1 juta ataupun boleh dekat dia 2 juta. Dan tuan, seronok orang ni dengan duit dia yang berjuta-juta ringgit tu. Dan tuan, kita orang yang beriman kepada Allah tak boleh ikut jejak langkah dia, yang walaupun benda tu boleh mendatangkan kesenangan yang begitu mudah kepada kita. Dan tuan, pasal apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi SAW sebut dah bahawa arak, tenung nasib dan juga perjudian
dia merupakan pekerjaan syaitan. Fajtanibu, hendaklah kamu jauhkan diri kamu daripada perkara tersebut. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya, kata Allah. Tuan, kita tak boleh ikut macam orang. Maka kata ulama, benda yang diharamkan oleh Allah, kita nak kena bersabar dengan perkara tu. Tuan, ni usaha kita untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan, sebab itu dunia ni dia dinamakan sebagai dunia. Tuan, makna dunia ni apa dia? Al-ajilah, iaitulah benda yang segera. Bila satu orang dia berusaha, maka dia akan dapat dengan usaha dia. Sekelip mata dia boleh pegang benda yang dia usaha. Tuan, tapi kehidupan di syurga sana dia dinamakan sebagai yaumul akhirah, iaitulah hari yang kemudian. Tuan, pasal apa dia dinamakan sebagai hari yang kemudian? Kerana tuan, kebaikan yang kita lakukan di atas muka bumi, dia belum lagi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah daripada mana esok dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan, tapi apa yang pasti, Allah Subhanahu wa taala dia kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang mempunyai roh, maka mereka pasti akan merasai kematian, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan, manusia ni dia selagi mana tak sampai benda-benda yang dijanjikan kepada dia, dia tak berasa apa-apa. Nabi SAW dia sebut dalam salah sebuah hadis dia, kata Nabi SAW, orang yang sehat dia tak dapat menghargai kesihatan setelah daripada mana dia mendapatkan sakit. Dan tuan, bila dia dah sakit, barulah dia dapat menghargai kesihatan yang dia perolehi sebelum daripada dia mendapatkan sakit tersebut. Tengok masa dia sihat. Masa dia sihat tu dia kira dia nak berlawan dengan orang saja. Tuan, masa dia sihat dia boleh makan apa yang dia nak makan. Tuan, masa dia sihat dia boleh berjalan mana sahaja yang dia nak pi berjalan. Tuan, orang lupa nak jaga kesihatan. Tuan, kesihatan ni nak kena jaga. Dia merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan, dengan sihat ni kita boleh beribadat, terutamanya kita boleh beribadat dengan cara yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dengan kesihatan ni hati pun dia akan menjadi tenang. Dan tuan, sebab itu sebahagian ulama kata orang yang tak jaga kesihatan ni adalah orang yang kufur dengan nikmat kesihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu cara makan kita diajak oleh Islam. Macam mana cara makan, dan Nabi SAW beritahu sebahagian besar penyakit dia mai daripada perut manusia. Itu punca dia. Kebanyakan daripada penyakit, kata Nabi SAW. Dan tuan, maka kerana tu Nabi SAW keluarkan satu hadis. Kata Nabi SAW, tidak ada satu benda yang lebih buruk daripada manusia itu, melainkan apabila dia memenuhkan perut dia. Dan tuan, maknanya apa? Dia makan apa ni dah tak ingat apa dah. Dia makan tu dia tak ingat apa dah. Dan tuan, orang yang macam ni sebahagian ulama kata dia adalah orang yang tak bersyukur.
dengan nikmat kesihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ni bila mana dia sihat, dia tak boleh menghargai kesihatan dia. Setelah daripada mana dia sakit, barulah dia hargai kesihatan yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup dia tak dapat menghargai kehidupan setelah daripada mana dia mati esok, barulah dia menghargai kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala beri dekat dia. Dan sebab tu dalam surah Sajadah, Allah tengok bagaimana Allah Ta'ala rakam orang yang bila kaki dia dah berada pada alam akhirah. Dan benda ni dia akan sampai dekat kita. Bak kata pepatah Arab. Kata pepatah Arab, setiap hak yang jauh itu dia pasti akan datang dekat. Ni kata pepatah Arab. Setiap hak yang jauh itu dia pasti akan datang dekat dengan kita. Dan tuan, hak yang ditunggu pasti akan sampai kepada kita. Dan tuan, maka manusia nanti Allah Ta'ala dah habaq dah. Ada manusia dia dah berdiri di hadapan Allah. Dan tuan, nanti pada hari akhirat semua kita akan nampak secara hakikat. Kita nampak dengan mata kepala kita sendiri. Dan tu kita akan nampak syurga, kita akan nampak neraka. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala rakamkan perkataan orang yang berada di negeri akhirat. Allah Taala kata, farji'na na'mal salihah inna mukhinun. Ya Allah, balikkan kami semula di atas dunia. Dan masa dia minta nak balik semula di atas dunia, Allah Subhanahu wa taala dia kata, awalam nu'ammirkum, kata Allah, bukankah kami ni dah beri kepada kamu umur yang mencukupi, kata Allah. Dan umur kita masya-Allah, nah, Allah Taala tu dia cukup rahmah kepada manusia. Tuan-tuan, bila lahir ke atas dunia, kita tak terus tua. No, kita jadi, tuan-tuan, daripada bayi dia jadi budak. Daripada budak-budak tu lah dia belajar, dia diasuh, dia ditarbiah oleh kedua orang tua dia. Tuan-tuan, sebab tu orang tua dia nak kena main supaya anak dia boleh menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kata, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan di atas dunia, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tuan-tuan, anak kita yang lahir ni dia lahir fitrah. Tuan-tuan, makna fitrah dia bersih. Supaya apa? Supaya ibu dan ayah ni dia boleh bentuk anak dia menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kata, setiap yang dilahirkan itu dia lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tua dia lah, kata Nabi, yuhawidanihi, mengyahudikan dia, au yunassiranihi, ataupun menasranikan dia, au yumajjisanihi, ataupun memajusikan dia. Tuan-tuan, maksud dia apa? Nabi nak apa? Anak yang lahir tu dia ibarat kain. Maka kedua orang tua lah nak jadikan dia apa? Nak jadikan dia Nasrani, iaitu Kristian, ataupun nak jadikan dia Majusi. Maka terpulang kepada dua orang
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka sudah tentu kita nak jadikan anak kita ni sebagai hamba kepada Allah. Tuan-tuan nak kena faham maksud menjadi hamba kepada Allah bukan menjadikan dia sebagai hafizul Quran, bukan dia. Kalau dia menjadi seorang hafiz Quran, silakan. Tuan-tuan, kalau dia berbakat untuk menjadi seorang ulama, silakan. Tuan-tuan, tapi kemampuan manusia, ada orang yang dia tak mampu hafal Al-Quran, maknanya dia tak ada bakat pada hafal Quran tu. Tuan-tuan, mungkin dia berbakat pada bidang lain. Mungkin satu masa nanti dia jadi doktor. Tuan-tuan, mungkin satu masa esok dia jadi engineer. Mungkin satu masa esok dia jadi arkitek. Tuan-tuan, tapi kita nak dia jadi doktor yang menjadi hamba kepada Allah. Tuan-tuan, kita nak kalau dia jadi arkitek, dia arkitek yang menjadi hamba pada Allah. Kalau dia jadi engineer, dia jadi engineer yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lain orang yang mengaji Al-Quran, orang yang mengaji agama, itu tak apalah. Moga mereka memang mendalami bidang agama. Tuan-tuan, tapi nak jadikan orang ni sebagai hamba Allah, tuan-tuan, dia tak kira apa juga position dia, tak kira apa kedudukan dia. Tuan-tuan, yang penting dia reti bahawa dia adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka Allah Taala rakam tadi kita sebut nanti dah di alam akhirat. Tuan-tuan, la ni belum lagi. No, la ni belum lagi. Tapi nanti benda yang kita tunggu dia akan sampai. Dan Allah janji dah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang ada roh, dia pasti merasai kematian, kata Allah. Tuan-tuan, bila dia mati, wa innama tuwaffawna ujuramal qiyamah. Apa yang kamu buat, kata Allah, atas dunia dulu, maka kami akan balas nanti pada hari akhirat, pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia dah tengok segala hakikat nanti di akhirat. Dia tengok sendiri syurga, dia tengok sendiri neraka, dia tengok sendiri macam mana pahala, macam mana buruknya dosa. Tuan-tuan, dia minta dengan Allah, farja'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, balikkan semula kami atas dunia, kerana kami nak beramal soleh dan kami yakin dah hari ni. Tuan-tuan, nanti esok baru nak yakin. Masa dia hidup dulu ni, dia tak pernah berusaha pun untuk mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala kata dekat dia, awalam nu'ammirkum, bukankah aku ni dah berikan kepada kamu umur yang mencukupi, kata Allah. Tuan-tuan, kalau kita kata mana nak cukup, Ustaz? Umur umat Nabi SAW pendek, kita kata. Tuan-tuan, umur umat Nabi SAW memang pendek dan singkat. Kata Nabi SAW, innal a'mara ummati baina sittin was sab'in, kata Nabi. Adapun umur umat aku antara 60 hinggalah ke 70 tahun saja. Tuan-tuan, tu guide yang diberikan oleh Nabi SAW. Umur umat aku antara 60 hinggalah ke 70 tahun. Tuan-tuan, ada sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, macam mana pula orang yang dia boleh hidup selepas daripada umur yang engkau sebut ni? Kata Nabi SAW, kalau dia boleh hidup lagi selepas daripada umur yang aku sebut ni, itu bermakna umur itu adalah umur kasih sayang daripada Allah. Allah nak kamu ni supaya memperbaiki mana-mana yang tak elok.
supaya kamu ni boleh bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau boleh hidup lagi selepas daripada umur yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, umur kita singkat. Apa nak buat ni? Tuan-tuan, kerana umur umat ini singkat, kerana tu kita diberikan, kata ulama, umat ini diberikan kelebihan oleh Allah. Bila dia beramal sikit, ganjaran dia besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu di antara kita tengok ni kelebihan, you know. Lepas sembahyang, bila mana kita baca ayatul kursi, tuan-tuan, lepas sembahyang kita baca ayatul kursi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak kamu dengan syurga Allah hanyalah kematian, kata Nabi. Ni kelebihan orang yang lepas sembahyang dia baca ayatul kursi. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jarak antara kamu dengan syurga Allah hanyalah kematian. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang baca ayatul kursi lepas daripada sembahyang, maka kalaulah ditakdirkan dia mati, tuan-tuan, insya-Allah dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tu bahagian ayatul kursi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pula orang yang lepas sembahyang, bila mana dia bertasbih 33 kali, yang kita selalu buat ni, subhanallah subhanallah 33 kali. Tuan-tuan, jangan kedekut suara kita ni. Bila berzikir ramai-ramai, keluarkan suara kita, jangan kedekut. Ada kelebihan dia. Tuan-tuan, tasbih 33 kali kata Nabi. Kemudian dia bertahmid 33 kali. Kemudian dia bertakbir 33 kali. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar 33 kali semuanya. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, maka semua itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nampak tak? Kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan kita sikit, tetapi diberikan dengan ganjaran yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kita ditangguh oleh Allah sehinggalah pada hari kiamat besok. Maknanya kita ada masa yang cukup banyak untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tak macam Banu Israel. Banu Israel, kalau mereka tu buat dosa, mereka dapat cash dari Allah. Pernah berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada orang berzina pada waktu malam. Tuan-tuan, dia ni berzina. Bila dia berzina, maka malaikat datang, malaikat tulis terus dekat pintu rumah dia, Fulan bin Fulan dan Fulanah bintun Fulanah, malam tadi mereka itu berzina. Tuan-tuan, orang boleh tahu yang dia ni orang berzina. Tapi umat Nabi SAW, bila mana dia melakukan, kadang dosa dia disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dia ditangguh oleh Allah. Pada hari kiamat, orang yang bertaubat, beruntunglah dia. Pasal apa? Kerana dosa-dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tuan-tuan kita termasuk daripada golongan yang Allah Taala sebut wasa'alaha sa'yaha, orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan syurga Allah, wa huwa mu'min, dia itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu setakat tu. Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala.
yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.